jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk ke dalam syurga sehinggalah kamu beriman, dan kamu tidaklah beriman sehinggalah kamu saling berkasih sayang. Adakah kamu mahu aku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang apabila kamu lakukannya, pastilah kamu berkasih sayang? Ucapkanlah salam sesama kamu. Hadis ni hadis yang nak membincangkan tentang bab memberi salam. Yang mana memberi salam ni, memberi salam dan menjawab salam adalah satu sunnah Nabi. Yang mana sunnah ni adalah satu sunnah yang simple, tapi sunnah ni boleh bawa kepada satu makna yang sangat besar dalam kehidupan seorang manusia, ya? Yang mana Nabi letak syarat untuk nak masuk syurga ni mestilah beriman, ya? Jadi orang yang tak beriman takkan masuk dalam syurga Allah. Nak masuk syurga ni syaratnya mesti kena beriman. Dia tak boleh kata tak apalah aku tak mau beriman dengan ajaran Islam tapi aku nak masuk syurga, tak boleh. Dia mesti beriman. Dan Nabi kata kamu tidaklah beriman sehinggalah kamu saling berkasih sayang. Sebab iman ni dia ada 70 cabang, ya, dia ada 70 cabang. Daripada jihad lah, mentaati perintah Allah lah, sampailah yang paling rendah menghilangkan halangan di lalu lintas, kan? Dan termasuk juga dalam keimanan ni adalah mempunyai sifat kasih sayang. Dan Nabi kata, ampama dah aku nak tunjuk apakah cara untuk kamu berkasih sayang? Maka Nabi kata, ucapkanlah salam sesama kamu. Afshus salam bainakum, kan? Ucaplah salam sesama kamu. Kita tengok keterangannya. Dia kata sesungguhnya iman itu adalah satu sebab untuk seseorang itu memasuki syurga Allah. Iman itu tidak akan sempurna melainkan ada di dalam dirinya perasaan kasih sayang terhadap sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan kepada umatnya cara-cara untuk mencapai ikatan persaudaraan dengan cara melakukan amalan yang mudah dan senang, kan? Dia kata apa? Salah satu daripada syarat untuk masuk syurga adalah iman. Dan iman tu tak sempurna selagi mana tak ada kasih sayang. Yang ni yang Nabi bawa, kan? Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala gambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan seorang rasul melainkan dia ni bawa rahmat ke seluruh alam. Rahmat itulah kasih sayang, kan? Rahmah itulah kasih sayang. Nabi bawa rahmat dekat sama orang Islam, Nabi bawa rahmat kepada orang bukan Islam, Nabi bawa rahmat kepada binatang, Nabi bawa rahmat kepada pokok, kan? Kalau kita tengok dalam riwayat ada pokok kurma yang pernah menangis, sebab rindu dekat Nabi. Lama Nabi tak sanak dekat dia, kan? Unta pernah report dekat Nabi. Dia main report dekat Nabi, dia kata tuan aku ni dia mengamuk. Nabi kata dekat tuan unta tu, hang lepas unta tu. Tuan unta tu kata kalau aku lepas dia duk mengamuk, dia terajang kita leceh. Nabi kata tak apa, buka tali ikatan tu. Bila dibuka tali ikatan tu, unta tu tak mengamuk. Unta tu jalan mai kat Nabi, dia sujud dekat Nabi. Dia pun angkat kepala dia, dia komplain dekat Nabi. Dia abang, mana aku tak mengamuk. Tapi dia tak cakap, perlu bilang lah, kan? Dia kata mana aku tak mengamuk. Dia kata tuan aku ni bagi makan korang, lepas tu buh barang yang berat pula belakang badan aku bebai lah. Nabi pun panggil tuan tu. Nabi kata kat tuan unta tu, kamu jangan beban dia dengan bebanan yang berat, dan bagi makan yang secukupnya pada unta ni. Tu rahmat yang Nabi bawa kepada binatang, kan? Jadi Nabi SAW sifat dia adalah bawa rahmat ke seluruh alam, kan? Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kan Nabi kata irhamu man fil ardi, sebarkanlah kasih sayang kepada sesiapa yang ada di bumi,
yarhamukum man fis sama, maka nescaya kamu akan mendapat kasih sayang daripada langit. Kita sebar kasih sayang sesama manusia di atas muka bumi, Allah akan turunkan kasih sayang daripada langit, kan? Maka salah satu daripada cara nak menyebarkan kasih sayang ni adalah dengan cara yang paling mudah, bagi salam, kan? Saidina Umar selalu akan dikelihatan. Saidina Umar ni akan selalu orang terjumpa, sahabat-sahabat selalu terjumpa dia dekat market. Dia nanti ronda dekat pasar. Sini panggil pasar kan market? Market kan pasar? Ha? Kan? Macam belah Penaga dia panggil pasar. Kalau belah Penang dia panggil market. Kan? Mami Pulau Pinang ngaji dekat Darjah 6 lah. Tanya nak pergi mana? Pergi market. Dia cakap orang putih, Mami Pulau Pinang ni dia ranggi situ macam lah. Tangan situ potong lah. Dia pun dengar abang maki pula saya, kan? Okay? Jadi mai duduk belah seberang ni, dia kata saya nak pergi pasar, dia kata. Kan? Dia cakap Melayu lah, kan? Dia nak pergi market. Saidina Umar selalu akan kelihatan di market. Bila sahabat tanya, apa siapa hang, aku nampak hang pergi kat market ni, padahal market ni bukan tempat yang bagus, kan? Sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar, kata Nabi. Dalam satu riwayat sebut macam tu. Jadi apa siapa kamu buang masa di market banyak? Maka kata dengan Saidina Umar, aku gunakan peluang ketika mana ada di sini untuk aku jumpa seramai yang boleh, dan aku akan usaha untuk bagi salam kepada orang yang aku jumpa. Dan dia pergi tu ada niat dia, bukan dia nak pergi window shopping dah. Dan bukan saja pergi buang masa, lepak, buang masa tu. Tak. Tapi dia pergi tu dengan tujuan adalah supaya dia dapat bertemu dengan manusia untuk dia sebarkan salam. Itu sifat yang ada pada Saidina Umar. Maka dia kata apa? Perkara tersebut ialah mengucapkan salam. Apabila bertemu di antara satu sama lain, salam juga merupakan satu syiar kepada orang Islam yang menjadikannya berbeza daripada agama-agama yang lain, kan? Jadi salah satu cara dia adalah kita jumpa orang, kita bagi salam. Salam yang sebenarnya adalah dengan lafaz Assalamualaikum, kan? Assalamualaikum. Yang tu pun kadang-kadang ada orang kita, dia bagi salam pun tak betul juga, kan? Dia jumpa orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kok mana dia pergi sebut main lagu tu pun tak tahu. Ada orang Penang ni suka kadang-kadang dia jumpa orang ni, dia bagi salam macam tu kok. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Kok mana dia pergi belajar pun tak tahu. Kan? Ada yang jenis bagi salam tu. Ada yang bagi salam Assalamualaikum, jenis tak dengar depan, tiba-tiba kum belakang. Kan? Ada kok. Kan? Macam-macam passion lah orang bagi salam ni. Bagi salam yang sebenarnya Assalamualaikum. Tasydid dia tu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada orang dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi ta'alahi. Ta'alahi mai kok mana pula. Kan? Dia ta'ala wabarakatuh. Kan? Kalau buat ta'ala tu wabarakatuh. Ada yang saya dengar dia sebut Assalamualaikum warahmatullahi ta'alahi wabarakatuh. Tu tak betul, kan? Ta'alahi tak mana main ada pula belakang, tak ada. Ta'ala, kan? Jadi kalau kita tengok dalam satu hadis yang diriwayat, satu hadis sahih, satu hari yang ni jadi polemik lah. Jadi polemik bila ada orang bukan Islam yang bagi salam kat kita. Kadang-kadang ada orang kan, dia bercampur kita lama lah, kan? Dia bercampur dengan kita lama, dia kawan lah. Jumpa lah, Assalamualaikum, kan? Dia bagi salam. Bila dia bagi salam, kita nak jawab lagu mana? Kita pun jawab Waalaikumsalam. Macam tu kan jawab? Tak. Kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, satu hari Nabi tengah berada dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian lalu sekumpulan orang Yahudi yang benci dekat Nabi. Bila mereka lalu tu, mereka tengok Nabi, mereka bagi salam Assalamualaikum. Dia tak kata Assalamualaikum, dia kata Assalamualaikum. Assalamualaikum tu maksud semoga laknat ke atas kamu, semoga celaka ke atas kamu. Bukan laknat, semoga celaka ke atas kamu. Bila Sayyidatina Aisyah dengar mereka cakap lagu tu, dia pun geram. Orang kata kat lelaki dia kot, kan? Dia pun geram, dia jawab balik
Wa'alaikumussalam wa la'nat. Dia kata semoga celaka dan laknat kat atas kamu. Dia tambah dengan laknat sekali. Siapa seorang kata aku celaka? Kata aku celaka, aku tambah dengan celaka dengan laknat. Ni hadis ni sahih. Bila Nabi tengok Sayyidatina Aisyah jawab lagu tu dekat Yahudi, Nabi pun tegur Sayyidatina Aisyah. Nabi kata kat Sayyidatina Aisyah, tak payah jawab pi tambah-tambah dengan laknat-laknat semua, tak payah. Cukuplah memadai dengan kita jawab dengan wa'alaikum. Cukup dekat tu. Wa'alaikum, semoga apa yang kamu niat tu adalah kat atas kamu. Kan? Jadi kalau dia niat tu bagi salam tu dengan niat yang baik, semoga kebaikan tu kat dia. Tapi kalau dia niat bagi salam kepada kita tu dengan niat yang buruk, semoga keburukan tu juga patah balik kepada diri dia. Kan? Maka Nabi ajak dalam hadis yang sahih, maka orang yang bagi salam, orang bukan Islam yang bagi salam, memadai dengan kita jawab wa'alaikum. Dan ulama bincang salam yang diberi dalam media sosial, ini pun satu bab juga. Kan? Pagi-pagi buta ni macam-macam isi ni masuk. Assalamualaikum, salam Jumaat, salam Sabtu, salam Madani, salam tu, salam macam-macam salam ada. Kan? Macam-macam salam ada. Jadi adakah wajib kita jawab salam yang ada dalam media sosial tu? Maka kata dengan ulama, salam yang orang bagi dalam media sosial tu tak wajib jawab. Tak wajib jawab. Salam yang kita wajib jawab adalah salam yang kita dengar dengan suara dia jawab, dia bagi salam kat kita. Kan? Yang tu wajib jawab. Kalau kita ada 300 grup pagi tu hantar Assalamualaikum, salam Jumaat, mampu kita nak jawab, tak ada ambil kerja. Kan? Tak nak jawab depa main salam tu pukul 5 habis. Kan? Mampu nak jawab satu-satu, maka tak wajib untuk jawab salam di dalam media sosial tu. Tapi bila orang bagi salam kat kita, Assalamualaikum, maka sebaiknya kita jawab dengan lebih baik lagi. Waalaikumsalam warahmatullah, paling-paling kurang kan? Ataupun warahmatullahi wabarakatuh, ataupun warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh yang mana satu boleh? Salam kan? Dia tak apa salam. Kan? Dia jawab, dia tu terkena dengan penyakit media sosial kan? Kalau type tu salam tu okey kan? Tapi kalau jumpa pun salam, tak kena tu. Kan? Sepatutnya bila jumpa dia kena assalamualaikum, ataupun lebih lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Salam tu adalah short form yang sesuai diguna dalam media sosial lah. Kan? Kita nak hantar mesej kat orang, kita type lah assalamualaikum W titik R titik H titik W titik B titik K titik T titik H titik. Itu semua macam short form. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia malas nak tulis panjang, dia buat titik titik titik. Itu semua satu kerja pula. Kan? Jadi maka sebaiknya kata dengan ulama, daripada nak buat askum ke, nak buat assalam ke, nak buat apa ke, lebih baik, lebih tepat kalau kita just bubuh salam. Salam. Ada apa-apa. Kan? Dan kadang-kadang orang kita ni pun susah ke tentang media sosial ni. Kan? Hang nak bagi salam, hang ada apa-apa aja, type terus ya. Kan? Ni dia bagi salam, Assalamualaikum. Dia tunggu kita jawab salam tu. Kan? Saya cukup meluat kalau orang jumpa, kalau saya terpaksa deal dengan orang macam tu. Kan? Dia hantar Assalamualaikum. Ada satu pekerja saya, harap-harap dia tak, nanti dia tak tengok video ni ya. Ada satu staff saya ni, dia nak abang satu benda tu, dia akan bagi salam tu kat saya. Dia hantar Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam. Baru dia type. Tak apa salah hang bagi Assalamualaikum Ustaz, saya perlu benda-benda macam ni. Hang hantar orang satu mesej senang kan. Aku pun jawab Waalaikumsalam. Okey baik, settle kerja. Ni tak, dia hantar Assalamualaikum. Saya dah tunggu dia nak typing, dia tak typing. 15 minit pun tak typing. Saya tunggu. Saya jawab Waalaikumsalam. Saya buat stiker, saya standby stiker tu siap-siap. Waalaikumsalam stiker kan. Malas nak type. Saya buat stiker Waalaikumsalam. Baru dia tulis, saya nak tanya gam ada kat mana? Kepala otak awal-awal teks terus lah, gam ada tak mana. Tak saja bagi susah. Kan? Salam, gam ada kat mana? Simple lah. Dia nak tanya gam ada kat mana, dia bagi salam, dia tunggu kita jawab salam tu. Yang tu orang panggil macam terketik, tak kena tempat kan? Jadi dia menyusahkan kita juga kadang-kadang. Ada orang jenis macam tu. Kan? Jadi sepatutnya kita jangan
menyebabkan orang tu duduk dalam keadaan duduk terfikir kan. Salah satu daripada adab kita bergaul dengan manusia, jangan buat bagi dia raplah. Jangan buat bagi dia raplah. Contoh, dia naik motor, kita duduk berjalan, member duduk belah laju, Assalamualaikum. Dia buat macam tu kan. Kawan tu duduk berderai laju nak pergi kerja, duduk ambil timing nak pergi kerja, kita pula Assalamualaikum. Dia pun duduk kali lah nak tengok siapa yang bagi salam kat dia. Dia kali-kali siapa nak bagi salam, dia kali balik depan, masuk bawah trailer tu. Innalillah, tak ada jawab salam. Yang tu antara benda yang jangan buat kat orang kan. Kalau orang yang, sebab tu diletakkan adab, orang yang berjalan bagi salam kepada orang yang duduk kan. Bukan orang duduk bagi salam kat orang berjalan, orang yang berjalan bagi salam kat orang yang duduk. Pasal adab dia macam tu. Adab dia macam tu supaya kita tak mengganggu orang yang berjalan. Dan katalah duduk berjalan, kalau nak pergi mana kan, kita Assalamualaikum, tak jawab, dosa. Buat lagu tu pula. Kan? Yang tu akan mengganggu dia. Maka orang yang berjalan bagi salam dekat orang yang duduk, maka orang yang duduk pula bagi orang yang baring bagi salam kepada orang yang duduk. Kan? Dan ada tempatnya kita tak boleh bagi salam. Ada tempatnya kita tak disuruh untuk bagi salam. Contoh, orang tu ada dalam toilet kan, tempat yang kotor, dia pergi bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada orang kata tak orang dalam toilet dia buat perangai macam tu kan. Antaranya bagi salam ketika mana dalam kuliah macam ni, kita tengah duduk mengaji, kalau ada orang masuk, dia masuk duduk sengak-sengak lah. Jangan dia masuk dalam majlis ilmu dia bagi salam. Sebab mengaji ni hukum dia wajib, bagi salam tu hukum dia sunat. Jawab salam tu wajib, bagi salam tu hukum dia sunat. Sunat yang dituntut lah. Jadi bila bertemu di antara perkara yang sunat dengan yang wajib, maka utamakan yang wajib. Saya ada satu hari tu saya pergi ceramah di bank. Ada satu bank lah, tak mau abang lah bank mana. Saya tengah duk mengadap jemaah ni ramai agak lah, kat 30-40 orang ni ni. Penuh depan saya, tak ada tempat nak duduk. Semua staff ni duduk depan penuh dengan pack memang cukup. Saya tengah duduk kuliah. Sekerat jalan, manager dia dah habis kot settle close apa account apa kah. Dia pun nak masuk kuliah tu. Dia tak masuk ke depan, dia masuk ke belakang. Dia masuk ke belakang, dia buka tu. Assalamualaikum semua. Dia buat lagu tu. Saya yang tengah duduk ceramah terkejut. Member main ke belakang, nasib baik tak ada high attack. Kan? Jadi tak betul dia buat lagu tu. Majlis sudah berjalan, tiba-tiba dia masuk, Assalamualaikum semua. Patutnya dia masuk duduk sengak-sengak lah. Kan? Maka waktu tu tak perlu dia bagi salam. Orang yang tengah tidur, katalah dia musafir mana ke apa ke, dia singgah main tang masjid apa, dia pun tak larat, dia baring. Kita pergi lah, Assalamualaikum. Tidur ke? Awak lepas Zuhur tidur, balok. Ada pergi kata ada lagu tu. Kan? Kita pun tak tahu keadaan dia tu macam mana. Kan? Maka kita disuruh jangan bagi salam kepada orang yang tidur. Dan ada ketikanya, kata dengan sebahagian ulama, ada ketikanya ada salam yang tak perlu dijawab. Kan? Ada salam yang tak perlu dijawab. Salam macam mana yang tak perlu dijawab? Katalah satu orang lelaki, dia bagi salam dekat seorang perempuan dengan tujuan dia nak mengorat perempuan. Ada dulu kan trend-trend macam tu kan, mengorat markah kan. Assalamualaikum, tak jawab, dosa. Dia buat tu. Dia jumpa markah kan, Assalamualaikum, tak jawab, dosa. Kan? Markah mana pula tu? Assalamualaikum, amboi sombongnya, tak mau jawab. Kalaulah seorang wanita, dia yakin bahawasanya salam yang kawan tu bagi tu memang sengaja nak mengganggu dia, sengaja nak kacau dia ke, nak peli dia ke dan sebagainya, maka dia tak wajib jawab salam. Kan? Dalam keadaan tu dia tak wajib jawab salam tersebut. Kan? Jadi hukum salam ni dia ada banyak lah. Kan? Dan dia kata apa? Salam ini adalah syiar kepada orang Islam. Kan? Salah seorang daripada guru saya, dia kata antara falsafah lah. Kan? Dia sebut lah pada dalam pengajian. Dia kata antara falsafah salam ini, Assalamualaikum, semoga selamat ke atas kamu. Salam ni selamat. Kan? Selamat ni dalam arti kata peringat kita suruh jadi orang yang baik.
Jadi kalau hari ni pagi kita jumpa siapa-siapa dia bagi salam, semoga selamat ke atas kamu, salam sejahtera ke atas kamu, semoga Allah merahmati kamu, Allah bagi berkat dekat kamu, maka yang tu satu reminder dekat kita untuk jadi lebih baik. Kan? Katalah saya orang bagi salam kita jadi baik, tiba-tiba saya apa ramai dalam hati duk teringat nak jadi buruk, nak buat benda tak elok, jumpa pula siapa dia pula bagi salam, maka salam itu memperingatkan kita untuk jadi lebih baik, untuk jadi orang yang penuh dengan kasih sayang. Maka salam ini adalah satu syiar yang Allah tentukan dalam agama kita, iaitu agama Islam. Dan ucapan salam tersebut tidak dibataskan kepada waktu dan masa. Semuanya menggunakan lafaz Assalamualaikum, sama ada pada waktu pagi, tengah hari, petang maupun malam. Ianya berbeza dengan ucapan yang lain yang dibataskan pada masa dan waktu. Contohnya selamat pagi hanya digunakan pada waktu pagi, manakala ucapan selamat petang digunakan hanya untuk waktu petang. Ini menunjukkan hanya pada waktu tersebut sahaja ucapan tersebut boleh digunakan kerana ia dibataskan oleh masa dan waktu. Kan? Jadi salam ni dia universal. Kan? Dia universal. Pi Mekah pun jumpa orang Islam bagi salam, pi duduk di London pun jumpa orang Islam bagi salam. Tak kira tempat mana, tak kira waktu apa, selagi mana kita jumpa orang Islam, maka waktu tu kita bagi salam. Tapi kalau kita guna ucapan-ucapan lain, contohnya good morning, boleh pakai pagi ya. Mai pukul 12.30 tengah hari jumpa orang good morning, dia tu ni gelak. Kan hang ni tak erti bahasa Inggeris Ada tengah hari 12.30 sebut good morning. Jumpa kawan-kawan pukul 6 petang, 7 petang, 8 malam, 9 malam, 10 malam jumpa kawan-kawan. Kena abang, good night ke good evening? Tangan itu pun nampak macam serabut lah. Ya. Pukul jumpa member pukul 10 malam, good evening, tak kata good night. Good night tu untuk nak pergi tidur lah, baru dia kata good night. Kan? Nak pergi tidur baru dia abang good night. Jumpa member 10 malam, dia kata good evening, dia kata petang ni. Serabut betul masalah kan? Tu bahasa tu pun nampak macam tak apa nak kenal lah, tapi yang tu depa punya petua lah. Tapi ada waktu-waktu yang tertentu tak boleh guna kalimah ni, ada waktu tertentu boleh guna perkataan. Tapi salam universal. Kan? Ini adalah satu sunnah yang universal. Dan dia kata apa? Terdapat di dalam sebuah hadis sahih yang bermaksud, sesungguhnya seorang lelaki datang bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Nabi menjawab, memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenali atau yang kamu tidak kenali. Dan dalam satu hadis yang lain, seorang sahabat mai tanya kat Nabi, apakah amalan yang baik dalam Islam? Nabi pesan kat dia, bagilah makan dekat orang. Dan bagi makan dekat orang, dan juga berilah salam kepada orang yang kamu kenal ataupun tak kenal. Kan? Yang ni kadang-kadang kita ni tak amal benda ni lah. Kan? Kita jarang amal benda ni. Jarang amal apa? Kita kalau jumpa orang kenal yang kita bagi salam. Yang tu kadang-kadang kelemahan kita. Tetapi Mekah, Madinah, sunnah Nabi ni diamalkan di Mekah dan Madinah. Di Mekah, Madinah, jumpa siapa pun, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk masjid, keluar masjid, masuk lift, keluar lift, naik nak pergi tempat makan, kira Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya jalan dengan kawan saya di Madinah. Sajalah pagi tu lepas sembahyang subuh pergi kena kopi. Kan? Nak pergi Starbucks baga kena kopi kan di Madinah kan. Saya duduk berjalan, ada satu Arab tu dia tegur saya, Assalamualaikum. Saya menjawab, Waalaikumsalam. Kawan saya ni dia kata, wah dahsyat hang, sini pun tu Arab kenal. Saya tak kepala otak kan? Sini bukan tu Arab kenal aku. Sini depa punya sunnah, depa amal dengan sunnah Nabi. Depa kira jumpa siapa depa bagi salam. Kita kalau pi Tesco jumpa bangla yang duk kerja Tesco, kita mau bagi salam, Assalamualaikum, baik. Member dia tanya, ini siapa? Tak tahu, aku tak kenal pun. Habis hang tak kenal yang ambil bagi salam, ada apa siapa? Hang gila saja duk pergi kacau dah. Lah, apa yang kacau? Kan bagi salam tak ada masalah. Nabi suruh kita bagi salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tak kenal. Dan kadang-kadang kita ni bagi salam pula hanya kepada orang-orang yang memang terkenal.
kan, tiba-tiba tak nak naik flight kan, pramugari tu dia kenal ustaz ni famous dia bagi salam kat ustaz tu. Assalamualaikum ustaz. Ustaz menjawab waalaikumsalam. Belakang satu Pak Haji duk lalu ni, Pak Haji tu berislam kau, pasal tak terkenal memang dia. Pramugari tu tak bagi salam kat Pak Haji tu. Pak Haji tu masuk terus lagu tu kan. Jadi itu saya bagi ni contoh lah. Saya pramugari dengar marah pula kat saya kan. Tak ada lah pramugari buat macam tu kan. Selalu pramugari ni dia welcome semua orang kan. Tapi contoh lah kan, kadang-kadang kita bagi salam kepada orang yang kita rasa okey, aku kenal, aku bagi kat orang. Aku tak kenal, aku tak bagi. Ataupun kita hanya membesarkan orang-orang yang terkenal, bagi salam kepada orang-orang yang terkenal, sehingga orang yang tak terkenal ni kita tak bagi salam kan. Kalau kita ni bos, ada driver dengan kita, mungkin orang akan bagi salam kat kita sebagai bos. Driver yang ada sebelah tu orang tak bagi salam. Orang ni rasa macam hang ni tak ada apa, aku nak layan hang buat apa kan, aku just bagi salam. Itu antara sikap yang tak sepatutnya ada, double standard dalam yang agama tak bagi ada benda ni kan. Itu antara benda yang kena jaga. Dan dia kata apa? Sesetengah masyarakat memandang ringan terhadap ucapan salam. Lebih malang lagi ada dalam kalangan masyarakat kita yang diberi salam tetapi menjawabnya dengan isyarat sahaja, seperti mengangguk kepala dan mengangkat tangan, sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Ini berlawanan dengan apa yang diwariskan oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa idha huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu diberi salam dengan satu salam, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik dari yang itu, atau balaslah salam itu dengan seumpamanya. Dan ayat Quran ni bagi tahu kat kita, bila orang bagi salam kat kita, kita tak boleh guna bahasa isyarat. Boleh guna bahasa isyarat, kata ulama, dalam dua keadaan. Yang pertama, kita, orang yang bagi salam kat kita tu dia jauh daripada kita kan. Katalah saya ada tang sini, Nazmi ada tang mana ke, dekat 1 kilometer, dekat padang bola sikit meja kami nampak ish ada ni, kami nampak, tapi takkan nak kriau Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nak kriau satu padang tu pergi dengar, tak payah dalam keadaan tu tengok dah je, angkat tangan sudah, pakai bahasa isyarat, tak perlu bagi salam. Yang kedua, kita bagi salam dekat orang bisu pekak kan, dia jawab, orang bisu pekak ni dia bagi salam lagu mana kan, dia pakai bahasa isyarat. Tapi kalau kita jumpa dekat-dekat, kita dah jumpa dia dekat-dekat, kita boleh bagi salam, kita bagi salam. Boleh tambah dengan suar tangan, pergi salam dengan dia, lagi bagus. Sebab dalam satu hadis yang lain, Nabi kata siapa-siapa yang salam di antara dua orang Islam, bila dia tarik tangannya, gugur dosa-dosa kecil daripada celah jari dah kan. Jadi itu satu benda yang bagus. Jumpa jiran satu taman dekat restoran makan, bukan jauh tak ke mana pun, dia tu duduk meja ni, dia ni duduk meja tu, satu taman boleh ya bangun pergi salam kan. Hang mai makan, Assalamualaikum bapa, siap mai makan sini enggak malam ni. Aku pun tak tahu nak pergi mana. Boleh ya tegur, tapi tak tegur, dia guna bahasa isyarat. Bahasa isyarat pula kita dah tengok muka punya hodoh, punya teruk itu dia buat yang tu, kira nanti jumpa kan. Dia dulu nak maksudnya pada dekat boleh ya bagi salam, tang itu dapat pahala lah. Boleh ya bangun pergi suar tangan salam dengan dia, tang situ pun lagi gugur dosa, dapat pahala. Tang situ pun kita dah boleh cari pahala dah. Tapi banyak di kalangan orang, dia akan cari jalan simple, dia ambil mudah benda dia ambil mudah benda. Kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi sentiasa usaha untuk jadi orang pertama yang akan bagi salam dekat orang kan. Sehingga ada sahabat pernah jealous dengan Nabi. Dia kata, aku ni setiap kali jumpa Nabi, Nabi lah orang pertama bagi salam. Satu hari dia pun sembunyilah belakang satu tempat, abuan dia nak bagi salam dulu kat Nabi. Tapi Allah Ta'ala bagi kelebihan pada Nabi. Nabi sampai dekat-dekat Nabi yang bagi salam tu. Dia kata, aku selalu kalah dengan Nabi. Sebab apa? Nabi adalah orang yang sentiasa usaha untuk bagi salam lebih awal. Dan dia kata apa? Ucapan salam merupakan satu penghormatan daripada seseorang kepada orang yang lain. Ia juga merupakan doa
dari saudara se-Islam buat saudaranya yang lain. Ya, dia kata apa? Ucapan salam ni adalah satu penghormatan yang kita bagi kepada sesama Islam, dan ucapan salam tu tak berhenti sekadar memberi penghormatan, dia juga adalah satu doa yang kita doakan kepada sesama orang Islam, kan? Jadi kita kalau boleh, sunnah ni adalah sunnah yang hari ni orang tinggal, kan? Jumpa pun bagus ni, nampak dia jumpa tu dia tak bagi salam, bagus ni, nampak tegak pun style tu. Lagi teruk kalau jumpa member jenis rapat-rapat mana yang mangkak terlepas ni, dia boleh buat lagu tu, kan? Dia jumpa member rapat, oi, dia buat lagu tu, hoi ya, kan? Dia panggil, oi, mana dia? Orang Penang jadi macam tu lah, kan? Lagi teruk dia buat keluar perkataan-perkataan yang tak bagus, ya? Dia maki, kan? Kadang-kadang ada member-member kan yang jenis Penang, jumpa maki lu, kan? Mana musibat, dia panggil musibat kat kawan tu, kan? Dia kata kat kawan tu musibat, dia kata kat kawan tu, adalah perkataan-perkataan yang dia akan cakap tu dengan cara yang tak bagus, ya? Dengan cara yang tak baik. Yang tu bukan satu benda akhlak dalam agama. Dan akhlak Islamiah dalam agama ni, bila kita jumpa sama-sama orang Islam, bagi salam, kan? Bagi salam. Kadang-kadang kita pun terlupa, kan? Kita pun kadang-kadang terlupa, kan? Saya itu khutbah di satu masjid tu bab salam ni. Khutbah tiba betul-betul pasal bab salam ni. Tajuk hari tu khutbah pasal bab salam. Dah tiba betul-betul pasal bab salam ni, saya turun-turun keluar masjid, semua duk bagi salam saja. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya duk fikir awal pelik, ya? Baru teringat rupanya tadi aku cerita pasal bab salam, kan? Baguslah bila dia dengar khutbah tu, dia terus beramal dengan benda, kan? Kira keluar Assalamualaikum. Kalau tahu orang keluar masjid ni tak ada nak bagi salam, kan? Keluar dia belah lagu tu, kan? Dia belah lagu tu, kan? Dia kata habis kuat pun gejik mata, gejik angkat ke ni macam tu, kan? Bagus soalan tu. Kalau kita masuk dalam satu kumpulan, kan? Kumpulan tu contohnya di Pondok Bersembang kedai kopi, kan? Bersembang kedai kopi, kita baru sampai. Kita sampai kita bagi salam, Assalamualaikum. Takkan semua nak jawab. Kalau 40 orang, 40 nya Waalaikumsalam, terbalik habis meja kedai kopi tu, kan? Mesti semua nak kena jawab. Maka kata orang ulama, dalam keadaan tu boleh je semua orang nak jawab, ataupun cukup sekadar satu orang wakil yang jawab bagi pihak semua orang ni, kan? Tak payahlah semua orang tu jawab, kan? Kita masuk pergi satu tempat tu ada 30-40 orang, kita pun bagi salam, maka tak perlu 30-40 orang tu jawab salam. Memadailah satu wakil yang menjawab salam tersebut, kan? Itu adalah hukum yang dibincangkan oleh para alim ulama lah, kan? Jadi yang ni adalah satu sunnah yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Benda ni kecil, ya, tapi dia bawa satu pahala yang banyak kepada kita, dan dia boleh bawa kepada satu kesan yang besar dalam kehidupan kita. Ada dalam satu kuliah saya, satu hari Pak Haji ni dia cerita saya, bila saya cerita pasal bab salam ni, habis kuliah tu, hari tu kitab tu baca bab salam, habis kuliah Pak Haji ni dia main jumpa saya, dia kata, Ustaz, betul Ustaz ajak tadi tu, Ustaz duk baca hadis lah, sebar kasih sayang dengan salam, masuk syurga lah, yang tu yang ni. Benda tu betul Ustaz, benda tu jadi kat saya. Dia kata, jadi macam mana? Dia kata, saya duk Penang Ustaz, satu hari saya pergi Perak tak mana, tak ada pergi di abang saya pun sudah lapar, maka pergi cari kedai makan. Gaya saya nak masuk kedai makan tu, ada tu Pak Haji mana ke keluar dari kedai makan tu, saya pun saja tegur. Saya tegur, Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji tu menjawab, Waalaikumsalam. Pak Haji tak pernah nampak pun muka tadi ni. Dia kata, saya mai daripada Penang, sembang bla 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 bla. Dia pun tanya kat Pak Haji tu, sini kedai makan ni menu apa bagus, sampel mana? Pak Haji tu abang dia, lamb shank, kan? Contoh. kan? Pak Haji tu saja kat dia 2-3 benda apa kan. Dia pun sembang dengan Pak Haji tu. Pak Haji tu kata, lah saya duduk tepi kedai tu, rumah saya habis makan mai lah kita sembang. Saya pun dulu ada kawan di Penang bla 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 bla, dulu biasa merantau duduk Penang, saya kerja bla 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 bla. Kawan ni pun dia kata, tak apalah, saya kita jumpa. Dia pun habis makan di kedai tu, dia pergi rumah Pak Haji ni.
Sembang mai. Tengok ada anak Pak Haji ni sudah hantar main TO ke apa ke. Dia tengok kenal comel ke anak perempuan ni. Dia buat apa? Dia pergi tanya kat anak lelaki dia. Hang orang duk cari porno tak jumpa. Ni bapa tengok satu tok porno tu apa dia. Yang tu kalau nak syarah lah 7.5 baru habis kuliah. Dia kata ni ada satu porno ni bapa tengok elok. Kalau hama lah bapa nak tolong recommend lagi. Last sekali depa kahwin orang. Depa kahwin orang sampai anak dia kata lah ni dah 4 orang dah anak masa tu lah dia jumpa saya tu dia cakap 4 orang anak. Ustaz tengok tak? Punca dia macam mana dia boleh kahwin? Punca dia masa dia nak keluar, saya nak masuk, saya bagi salam. Kan? Dengan hanya berkat bagi salam tu telah merapatkan ukhuwah, hubungan di antara dua manusia yang duduk negeri yang lain. Kan? Pulau Pinang seorang duduk Pulau Pinang, seorang duduk Perak. Punca bagi salam dia. Bukan kata kena ikut Facebook ke apa ke, duk follow lama dah. Kan duk tengok, oi je ni hari-hari duk pergi kenal si kandang dengan kaki ni, oh ni sama hobi dengan aku. Tak, bukan duk follow lagu tu. Kan? Bukan yang duk ikut ambil tahu, tak. Punca kerana terserempak di tengah jalan bagi salam, akhirnya depa berpisah. Kan? Itu antara hikmah apabila kita bagi salam. Kan? Saya ada masa di Mekah tu, saya ada jumpa satu orang mana? Orang Habsyi ni orang Habsyi ni, orang kulit gelap. Saya dia makan sebelah saya, dia tegur Assalamualaikum. Tegur tadi tu jadi kawan. Kan? Tegur tadi situ jadi kawan sampai lah ni. Bila-bila sekali dia ditelefon. Telefon mai daripada Afrika. Kan? Telefon daripada Afrika telefon. Sembang punya kancak. Tanya yang tu, tanya ni, yang tu ni apa, hang sihat ke apa ke, ada ke pergi Mekah lagi apa ke. Aku pun dah hari tu sekali aku pergi, lepas ni aku tak pergi ingat lagi 3-4 bulan ni aku ada berniaga bagus sikit, bisnes bagus lepas Covid aku pun teruk. Telefon. Bila-bila pula sehari lepas sebulan 2 bulan telefon lagi. Jadi kawan, punca saja bagi salam macam saya. Kan? Kadang-kadang dia call tu ada kawan-kawan ni, "Nah, hang sembang dengan siapa?" Dia kata member telefon. Tak, member telefon mai daripada mana? Siap dia cakap Arab, siap dia campur Mat Saleh, siap dia cakap orang putih, dia cakap Arab kan. Tak, dia ni siapa dia? Dia kata nah, member aku. Daripada mana? Daripada Afrika. Dia kata dahsyat kan sampai Afrika kawan. Kan punca saja bagi salam. Punca bagi salam tu last sekali jadi satu persaudaraan. Itu antara hubungan yang boleh dibina dengan satu kalimah yang simple ya. Assalamualaikum. Yang inilah hebatnya agama Islam, dengan satu kalimat yang simple boleh membawa kepada persaudaraan di antara sesama Islam. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripada apa yang kita baca pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu taala alam. Ada soalan? Ya. Yang mana lebih ni lah. Dari sudut adabnya, anak murid itulah yang lebih dahulu memberi salam kepada guru tu lah. Dari sudut adab lah. Tapi tak jadi masalah pun kalau guru tu yang bagi salam dulu kepada anak murid. Tak ada masalah, boleh ya. Kan? Cuma daripada adab dia tu adalah anak murid tu yang lebih memuliakan dan menghormati guru. Kan? Dengan dia bagi salam dulu. Itu kaedah dalam di antara hubungan antara anak murid dengan guru lah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tak. Kan kalau 40 orang yang bagi salam tu tak perlulah dia jawab semua kan. Cukuplah dengan dia jawab sekali tu memadai kepada 40 orang yang dia bagi salam tu. Dan begitu juga tadi tu, kalau kita masuk, kita bagi salam, tak payahlah sampai 40 tu jawab salam kan. Kan? Cikgu bagi salam, budak-budak menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Runtuh habis bumbung sekolah. Kan? Tak payahlah sampai tak lagu tu kan. Memadailah dengan seorang wakil yang jawab salam. Kan? Yang tu lah. Wallahu a'lam. Surah radio yang bagi salam, kan? Dia bagi salam, Assalamualaikum, kita dengar, jawab dia. Kan? Kita jawab tu lebih baik lah, kan? Sebab kita dengar, kan? Kita dengar jawab salam tu. Tapi yang lebih utama tu adalah orang yang bagi salam depan kita.
Kan orang jumpa kita, Assalamualaikum, kita buat siru tu macam macam tu lah. Ada orang jenis macam tu. Kan saya cukup pantang lah satu benda ni, kalau orang salam tak mau tengok muka. Allah, tu paling meluat. Kan dia salam tak mau tengok muka. Sunnah Nabi kalau cakap dengan satu orang, Nabi bukan tekat tengok muka, dengan badan-badan Nabi pusing. Kan Nabi kalau cakap dengan satu orang, akhlak Nabi akan fokus dekat dia. Kadang-kadang kita salam dengan orang, tak maaf lah saya sebut ni, kadang-kadang ustaz pun ada buat perangai lagu tu. Tapi mana salam tak tengok muka. Dia tu duduk salam dah sini, duduk buat tangan, muka duduk tengok tempat lain. Kan yang tu tak kena dari sudut adab. Kan dari sudut adabnya, bila kita bersalam dengan satu orang, usaha untuk tengok muka. Walaupun kadang-kadang kita terpaksa, kan kadang-kadang ada orang kita ni kadang pergi mana orang, ada orang nak bercakap kan. Semalam saya mengajar di Bukit Gedong macam tu lah. Sini je tu nak salam lah. Jadi je tu duk kata, saya ada tu soalan nak tanya. Tadi masa aku buka soalan orang tak mau tanya. Kan dah habis kuliah kita nak balik ya. Dia ni nak tanya soalan je tu nak tanya, selalu dia jadi lagu tu. Kan ada satu soalan nak tanya. Betul dia cakap lagu tu pun, tapi waktu tangan tu orang tu main kat kita fokus kat dia dulu. Kan kita tengok muka, senyum tu. Lepas tu baru kita tengok orang ni pula. Kita jangan kita terlepas pandang benda-benda ni kadang-kadang, sebab benda tu boleh buat bagi orang kecil hati dengan kita. Kan kadang-kadang orang dia kagum dengan kita, dia mai dia jumpa kita, Allah ni lama aku tak jumpa je ni. Ni kawan aku satu kampung kan. Dia buat mai salam. Assalamualaikum. Hang kenal aku. Waalaikumsalam. Tak jawab. Ingat-ingat lupa. Dia buat tu. Dia pun suar tangan tak tengok muka kawan tu. Dia suar tangan belah sana, dia tengok belah sini. Kan itu antara benda yang orang tu akan kecil hati. Kan benda tu kadang-kadang boleh buat bagi jadi gaduh. Jangan buat pasal boleh bergaduh. Kan boleh masam muka. Ada seorang kawan saya ni, dia kawan baik dengan satu tauke catering. Kan satu hari dia pergi kenduri, dia salam dengan tauke catering ni, tauke catering ni tak tengok muka dia. Kan tauke catering tu tak tengok muka dia, salam. Dia punya geram dekat tauke catering ni, dia pergi cucuk semua dia beradik dia, kalau ada kenduri kahwin jangan ambil kat sini. Sampai tahu lagu tu dia marah. Kan lepas tu bila berlaku benda tu dia cerita, saya pun kawan dengan tauke catering tu, saya pergi tanya kat dia tu, yang je tu main salam mesti bang tak tengok muka dah. Dia kata bukan aku tak tengok muka, aku kencing manis teruk, mata kelabu lah. Rupanya kawan tu sakit. Kan mata dia kata aku mata tak nampak lah ni. Kan tengok orang pun nampak kelabu lah, kencing manis tinggi memang besar. Tak salah dia jugalah. Dah dia ada sakit kan, kawan tu pula disangka buruk dekat dia. Jadi benda-benda tu boleh bawa kepada permusuhan kadang-kadang. Benda simple lah. Kan tapi dia boleh bawa kepada kadang-kadang rasa tak puas hati, kecil hati dan sebagainya. Sebab tu benda-benda tu kita kena jaga. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi soalan? Tak nak lagu Tak nak, kita baca doa sikit. A'udzubillahi bismillahil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.